Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam program Keadilan Mengaji. Pada episod kali ini insya-Allah kita akan membincangkan berkenaan dengan hadis yang kelima di dalam kitab Arba'in Nawawi. Dan untuk itu bersama dengan kita adalah Al-Fadhil Ustaz Nik Omar bin Abdul Aziz. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Selamat datang ke program dan kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan hadis yang kelima dalam kitab Arba'in Nawawi. Pada episod-episod yang lepas, kita membincangkan berkenaan dengan niat, dengan maksud ihsan, maksud Islam, juga membincangkan berkenaan dengan bagaimana untuk kita nak menjadi seorang Muslim yang baik. Yang mana dalam hadis ini, Imam Nawawi telah meletakkan satu hadis berkaitan dengan perkara bid'ah, iaitu perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Untuk itu Ustaz, insya-Allah soalan yang pertama yang ingin saya bertanyakan, apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah yang terdapat sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam hadis? Bismillah, walhamdulillah, wassalamun ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersama dengan moderator kita Ustaz Ashraf Hadi dalam program Keadilan Mengaji dalam slot hadis daripada buku Imam Nawawi, hadis 40, dan sekarang ni hadis yang ke-5. Hadis yang kelima. Berkaitan dengan menghapuskan kemungkaran dan bid'ah. Jadi bid'ah ni dia berasas kepada hadis daripada Rasulullah SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Sesiapa yang ahdatha maknanya mencipta benda baru. Yang dimaksudkan benda baru ni lebih kepada kesucian Islam itu sendiri, di sudut akidah asasnya, di sudut ibadat khususnya, yang tidak ada dalam Islam, yang tidak dimaklumi sunnah Nabi SAW, maka fahuwa raddun, maka dia tertolak. Itu asas dia. Jadi bid'ah di sini adalah perkara baru, sedangkan dia berlawanan dengan asas kita beragama. Dia dipanggil ittiba' asasnya, bukan ibtida'. Asasnya kita dengan Islam ni, kita ittiba', kita ikut apa yang diajar oleh Nabi SAW melalui wahyu Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang sahih. Itu kita panggil ittiba'. Lawan pada ittiba' adalah ibtida'. Maknanya mereka cipta benda baru. Dan ini diada-adakan. Dan ini diharamkan dalam Islam. Dan kesannya terlalu berat lah. Maknanya dia berakhir dengan kemurkaan dan azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkait rapat juga dengan sebenarnya kesucian agama itu sendiri. Jadi kalau kita betul-betul nak jadi hamba Allah Ta'ala yang beriman, yang beramal soleh, kita kena rasai betapa kesempurnaan Islam itu Allah Ta'ala melalui kehidupan Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul dalam tempoh lebih kurang 23 tahun. Penurunan ayat-ayat suci Al-Quran bermula daripada Iqra sampai kebanyakan ulama kata ayat terakhir adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maknanya dalam tempoh 23 tahun tu turunnya ayat-ayat suci Al-Quran untuk menjadi panduan kehidupan kepada manusia, khususnya kepada orang Islam, orang yang beriman kepada Allah dalam segenap bidang kehidupan. Sama ada yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan ibadat, berkaitan dengan
muamalah umum kita sebagai manusia semasa hidup atas dunia ini, semua sekali terkandung asasnya di dalam Al-Quran. Jadi apabila kita nak takbirkan ubudiyah kita, ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kita tidak perlu fikir tentang pendekatan yang baru. Sebab telah tersedia, telah sempurna semuanya di dalam Al-Quran, dan ditafsirkan pula, diteliti pula, dibuat pencerahan pula oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilengkap antaranya dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu generasi yang mempunyai kelebihan yang tersendiri di dalam sejarah Islam sebagaimana kita tahu. Sebab itulah sama sekali kita tidak diizinkan, kita tidak dibenarkan melakukan perkara-perkara baru yang khususnya berkaitan dengan akidah dan ibadat. Sebab itulah kebanyakan ulama dia tafsirkan hadis ini, kalau hadis pertama dia lebih berfokus kepada hati, kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap apa yang kita buat, termasuk benda-benda baik lah, benda-benda baik khususnya, itu pun dia bergantung kepada niat. Maknanya kalau niat kita lillahi ta'ala, semua perkara yang kita buat hanya kerana Allah SWT, maka dia akan diterima oleh Allah. Itu di sudut niat dalaman. Satu lagi zahir, berdasar kepada hadis ni. Man ahdatha fi amrina hadza. Adakah hak zahir yang kita buat, sama ada dalam kita berakidah, dalam kita beribadat contohnya, adakah bertepatan dengan apa yang diajar, yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini yang zahir. Itu nak menunjukkan kepada kita pentingnya hadis ini. Kerana dia dari satu sudut, satu bahagian yang besar berkaitan dengan amal-amal yang zahir yang kita buat. Satu lagi yang kita sebut amal batin. Dia berasas kepada jiwa kita, berasas kepada niat kita. Itu asas secara umum takrifan yang berkaitan dengan bid'ah. Baik. Sebentar tadi Ustaz telah mengulas berkenaan dengan bid'ah yang telah mana ia adalah perkara yang diada-adakan dalam berkaitan dengan ibadat terutamanya. Asasnya. Dan kalau kita lihat bahawa ada ulama yang menyatakan bahawa setiap perkara yang berkaitan dengan ibadat ini adalah dilarang kecuali dengan dalil yang kaedah yang telah ditetapkan. Macam biasanya orang akan sebut al-aslu fil asya' al-ibahah, dan kaedah itu adalah setiap perkara perbuatan itu adalah harus. Itu terkandung dalam perkara yang berkaitan dengan muamalat. Namun apabila disebut tentang ibadat ini, kita kena larang dulu. Dia tak boleh buat dulu, melainkan ada dalil. Amanat. Melainkan ada dalil yang membenarkan. Dan seperti biasa kita akan lihat bahawa perkara-perkara berkaitan dengan bid'ah ini merupakan satu kupasan yang menarik kerana terkait dengan masyarakat kita. Untuk itu kita berehat sebentar. InsyaAllah kita akan mengupas tajuk ini selepas ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, kita kembali lagi dalam slot keadilan mengaji yang mana kita masih lagi mengupas berkaitan dengan hadis yang kelima yang terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi. Dan pada slot sebentar tadi, Al-Fadhil Ustaz telah menjelaskan berkenaan dengan maksud bid'ah, dan untuk itu kita dapat faham secara tidak langsung
perkara bid'ah ni adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama dan diubah suai mungkin mereka yang kreatif mungkin pada pandangan kita melihat masyarakat kita berkaitan dengan perkara bid'ah ini dia mudah untuk menerimanya. Jadi untuk itu Ustaz, saya nak tanya juga berkaitan dengan apa bahaya dan akibatnya kalau kita bermudah-mudahan ataupun kalaulah agama ini sangat mudah untuk diada-adakan dalam perkara berkaitan dengan ibadat ini. Ustaz. Dia kalau akibat dia boleh bawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hadis ni sebut fahuwa raddun, maka dia ditolak. Yang maknanya kadang-kadang kita fikir kita dah buat yang terbaik. Ya. Kita dah habis masa kita, tenaga kita dan kadang-kadang kewangan kerana kita melakukan sesuatu perkara yang kita jangka pada pandangan kita, ya betul. Tetapi kerana apabila dia termasuk dalam skop bid'ah, maka dia ditolak. Apabila ditolak, maknanya pahala kita tak dapat, dosa yang datang kepada kita. Sebab itulah dalam hadis yang lain disebut falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mana seolah kita menyediakan tempat kita di dalam api neraka Allah SWT. Sebab bid'ah ni dia berkait dengan sesuatu yang kita wawarkan kepada masyarakat umum, dia adalah sunnah. Ia adalah Islam. Ia adalah daripada Nabi SAW. Sedangkan bukan daripada Islam, bukan daripada Nabi. Maknanya kita berbohong. Jadi, man kadzaba alayya muta'ammidan. Sesiapa yang membohongi dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu satu risiko yang besar. Yang kedua juga, apabila kita campur aduk antara yang asal mari daripada Nabi SAW, Islam sebagaimana yang ada dalam Quran dan hadis yang sahih daripada Nabi SAW, apabila datangnya benda-benda baru, bid'ah, terutamanya berkait dengan akidah dan ibadat, serta pengubahsuaian hukum hakam asas Allah SWT, jadi umat ini jadi keliru. Jadi kadang-kadang kita tengok orang yang melakukan bid'ah, contohnya dalam berakidah, siapa pikak berlaku penyelewengan, selain daripada kita menuju kepada Allah, beribadat, berdoa kepada Allah, dalam masa yang lain kita seolah beribadat kepada makhluk. Kita berdoa kepada makhluk. Kita berdoa kepada makhluk yang dicipta oleh Allah SWT. Sama ada makhluk tu kita panggil dia matahari ataupun bulan, ataupun hatta makhluk itu adalah manusia. Sama ada manusia yang hidup ataupun yang telah mati. Dengan pelbagai alasan. Itu masuk dalam kategori bid'ah itu. Yang menyebabkan kadang-kadang umat jadi keliru. Sebab ini boleh bawa kepada dosa bahana syirik yang paling besar. Yang mana dosa syirik ni sama sekali Allah Ta'ala tidak akan ampun dosa seseorang itu. Itu antara bahaya dan akibat kita terjerumus dalam bid'ah ini, perkara bid'ah. Adapun bid'ah yang berkait dengan sebagaimana disebut tadi, urusan keduniaan kita, contohnya benda berlaku di zaman sahabat sendiri, Sayyidina Abu Bakar dengan ijtihad dia selepas dia mendengar pandangan termasuk daripada Sayyidina Umar, maknanya dia memutuskan untuk mengumpul Quran, menulis Al-Quran. Benda tu tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Tapi kerana dia bukan berkait dengan akidah, bukan berkait dengan ibadah, tetapi berkait dengan pengurusan macam mana untuk tambah elok, tajdid, kefahaman, supaya orang nampak lebih sempurna Islam ini, termasuk sudut Al-Quran, maka dikumpulkan. Begitu juga Sayyidina Umar contohnya, di zaman dia lah, dia mengesyorkan supaya solat tarawih ini tidak perlu kepada ramai imam, hanya satu imam. Jadi itu benda tidak berlaku zaman Nabi. Tetapi dia tidak berkait dengan inti akidah ataupun ibadat itu sendiri. Jadi
itu setengah ulama kata dikategorikan sebagai bid'ah hasanah. Walaupun sebahagiannya apabila sebut bid'ah memang semuanya dhalalah. Dia tak kira hasanah ataupun dhalalah kan. Tapi sebahagian ulama kata sebab dia bid'ah di sudut bahasanya sebab benda baru. Tetapi hasanah tu kerana dia tidak menyentuh isu akidah ataupun ibadat khusus. Jadi di sini kita boleh rangkumkan bahayanya kita terlibat dalam perkara-perkara yang boleh dikategorikan sebagai bid'ah, sebab akhirnya kita akan terjerumus dalam perkara yang dimurkai dan berakhir dengan azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Alhamdulillah penerangan Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan bahaya dan akibatnya kalaulah kita terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan bid'ah ini. Kerana kita dapat faham bahawa perbuatan bid'ah ni Ustaz, kita akan lihat bahawa ia telah menjenmakan sebagai ini adalah tuntutan agama. Sedangkan perkara ini ditolak oleh agama dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian sidang penonton yang dihormati, agar kita sentiasa perlu berhati-hati dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang berkait dengan amal ibadat kita, terutamanya berkaitan dengan akidah. Kerana kita tidak boleh bermudah-mudahan untuk melakukan sesuatu perbuatan itu tanpa adanya dalil yang khusus yang membenarkan untuk kita melakukannya. Sebagai contoh, bila Al-Quran menyebut wa aqimus salah, kita dirikan solat, dengan kita melihat bahawa melakukan lima kali sehari, kita tidak boleh memandai-mandai untuk menambah 6 kali sehari. Sebab apa? Sebab ada Tok Syekh yang kata kena semayang 6 kali sehari. Itulah contoh yang saya boleh memberi gambaran kepada sidang penonton sekalian. Untuk itu insya-Allah kita akan bincangkan lagi dalam hadis ini dan jangan pergi ke mana-mana. Saya membesar pada tahun 90-an. Jadi Rakan Muda ni adalah identiti ataupun jenama yang sangat kuat pada waktu itu. Apa saja aktiviti, kalau kita tengok dekat mana-mana pun ada Rakan Muda. Saya ingat waktu tu saya diperkenalkan kepada Rakan Muda dekat sekolah. Maksudnya ada program-program yang melibatkan oleh komuniti-komuniti penggerak-penggerak Rakan Muda ni yang masuk ke sekolah-sekolah. Termasuklah buat mural, aktiviti-aktiviti kebudayaan dan sebagainya. Itu antara pengalaman lah yang saya ingat sedikit sebanyak. Program Rakan Muda yang kita beri nafas baru kali ini adalah sebuah program Rakan Muda yang kita nak jadikan sebagai flagship lagi sekali oleh Kementerian Belia dan Sukan, dan kita nak bagi tumpuan kepada seluruh lapisan belia yang ada minat berbeza-beza ni. Jadi 10 bentuk aktiviti ataupun 10 cabang rakan-rakan muda ini akan kita aktifkan daripada desa ke bandar, semua tempat, supaya semua orang ada platform untuk mereka berpartisipasi. Itu antara perancangan terbaru, dan kita pastikan 10 cabang rakan muda ini adalah yang boleh menepati minat terutama golongan muda. Dia mudah saja, sesiapa saja yang berusia antara 15 ke 30 tahun boleh sertai rakan muda. Kita ada banyak minat, kita ada kawan-kawan yang sama minat dengan kita. Kita nak buat aktiviti yang berkaitan dengan minat kita. Jadi inilah dia tempat sekurang-kurangnya untuk anda explore dan kembangkan lagi bakat atau minat anda dalam satu-satu bidang. Jadi Rakan Muda adalah jawapan yang anda cari. Harapan saya adalah semua orang sertai Rakan Muda. Saya bolehlah, saya pun akan sertai. Ada beza umur sikit lagi. Okey? Jumpa dalam program Rakan Muda. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT, dan kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan hadis yang kelima yang terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi, dan Al-Fadhil Ustaz telah menjelaskan secara terperinci berkaitan dengan bid'ah, dan tadi ada disebut berkaitan juga dengan bid'ah hasanah, yang mana perkara berkaitan dengan bid'ah hasanah ini tidak melibatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan juga ibadat yang ditokok tambah tanpa kita mendapat ataupun tanpa kita melihat panduan kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi untuk itu yang pada kali ini juga
pada slot ini, ingin saya nak bertanya kepada Ustaz. Apabila kita dapat faham berkaitan dengan bid'ah dan kita melihat masyarakat kita ini amat bermudah-mudahan melakukan bid'ah, kononnya atas nama agama, dan alhamdulillah adalah juga sebahagian asatidah menegur perkara-perkara sedemikian. Dan untuk itu Ustaz, apa pentingnya untuk kita sebagai seorang Muslim ini berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sebenar tanpa melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah? Kepentingan itu, Ustaz. Mungkin pertamanya sepatutnya kita, semua kita, terutamanya orang yang terlibat dalam, kita panggil terlibat dalam menyebarkan ilmu, khususnya ilmu Islam yang kita dipanggil asatizah, contohnya. Kita kena banyak berlapang dada, salamah as-sadr, berlapang dada apabila kita diberi teguran ataupun nasihat. Yang menegur pun tegur dengan niat yang ikhlas, bukan untuk menjatuh ataupun memperlekeh, tetapi kerana kita tahu Islam ni adalah ad-dinun nasihah, nasihat menasihati. Dan kita yang tegur apabila kita terlibat dalam menjelaskan kepada orang ramai tentang satu-satu isu, ataupun kita bawa hadis-hadis yang dipanggil hadis yang terlalu dhaif, ataupun lebih-lebih lagi hadis yang maudhu', hadis palsu. Jadi apabila kita ditegur, kita kena terima dengan berlapang dada. Dan sepatutnya lebih aula bagi kita, kita kena ucap banyak-banyak terima kasih kepada orang yang menjelaskan kepada kita tentang, satunya rujukan utama kita adalah Quran. Itu jelas. Yang kedua adalah hadis. Jadi apabila mari hadis, dia kena lebih terperinci. Sebab hadis ni banyak kategori, daripada sahihnya, hasannya, dhaifnya, kemudian mari hadis yang maudhu' tadi. Jadi biasanya pengkajian tentang bid'ah hadis ni, dia perlu pengkajian khusus. Jadi apabila orang menjelaskan kepada kita, sebab dia berkait dengan tadilah antara ittiba' dengan ibtida' tadi. Kita semua sekali kita berniat untuk melakukan yang terbaik, untuk sebarkan kesucian Islam ni antaranya melalui ilmu. Ya tentunya dia menyentuh isu akidah melalui Al-Quran ataupun hadis. Jadi sebab itulah daripada masa ke semasa kita kena pastikan setiap apa yang kita wawarkan, yang kita sebarkan, yang kita viralkan, terutamanya berkaitan dengan hadis, kita kena pastikan hadis yang betul-betul datang keluar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya dia berkait dengan sebab apa perlu kita menjauhkan diri daripada perkara-perkara bid'ah ini. Kerana kita sebut tadi, sebab kita nak elok diri kita daripada dimurkai oleh Allah, supaya menjauhkan diri kita daripada diazab oleh Allah SWT. Yang keduanya sebab Islam ni agama yang sempurna, agama yang suci, tidak perlu lagi kepada tokok tambah. Asasnya Islam ni mari daripada Allah SWT. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Sempurna, Allah yang Maha Esa. Jadi setiap apa yang dia cipta, setiap apa yang dia buat menggambarkan keagungan Allah SWT, menggambarkan kesucian Allah SWT. Dan antaranya dia ta'birkan dengan segala ayat-ayat suci Al-Quran yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut tadi dia perlu masa, semuanya dengan izin, dengan masyiah daripada Allah, kepada masa hampir 23 tahun untuk menjadikan Islam ni agama yang betul-betul sempurna, suci. Sehingga turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Jadi Islam ni apabila kita sebut, dia merupakan satu sistem hidup untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat. Maknanya tidak ada satu pun yang tertinggal sebenarnya dalam tempoh 23 tahun itu. Jadi untuk mengembalikan semula kegemilangan umat Islam ni, kita kena ittiba' sepenuhnya apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali
yang berkaitan dengan kita sebut tadi, contohnya dalam maslahah mursalah, masalih. Contohnya urusan pengurusan pentadbiran sesebuah negeri ataupun negara contohnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Apabila dia pegang khalifah Islam yang kedua, banyak perubahan-perubahan tajdid, islahat yang dia lakukan. Itu tidak ada masalah. Ataupun dunia sekarang ni, wujudnya kementerian, wujudnya agensi, semua sekali ini lebih bukan di sudut bid'ah, tapi lebih kepada masalih mursalah. Maslahah yang memberi kebaikan, manfaat kepada kehidupan kita pada hari ini. Khulasahnya, kita semua, Amor dan semua adik kakak, maknanya daripada masa ke semasa sesuai dengan pertambahan umur, biarlah ilmu dan kefahaman pun bertambah juga. Antaranya tujuannya adalah supaya kita boleh menghindari kita termasuk dalam kelompok orang yang tanpa kita sedar kita mempromosi benda-benda yang bid'ah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT di atas penerangan yang Al-Fadhil Ustaz telah jelaskan sebentar tadi. Jadi untuk itu kita semua perlu sedar dan faham bahawa perbuatan bid'ah ini seperti mana yang telah diceritakan di dalam hadis ini merupakan satu perbuatan yang tertolak oleh agama, dan kita tidak boleh bermudah-mudahan untuk melakukan sesuatu perkara yang berkaitan dengan ibadat terutamanya ataupun terkait pula dengan akidah dengan memandai-mandai tanpa kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Dan untuk itu insya-Allah kita akan bincang berkenaan dengan hadis yang ke-6 pada episod yang akan datang, dan terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penerangan pada episod kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.